dia, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu, ya, dan ila akhiril ayat. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang piutang yang diberi tempoh hingga ke suatu masa yang tertentu, maka hendaklah kamu tulis. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita, kalau kita berhutang, ya, dengan suatu tempoh yang tertentu hendaklah ditulis. Tujuan dia supaya tidak ada pelecehan, supaya tidak ada penipuan, ataupun supaya tidak berlaku kezaliman dalam urusan hutang itu. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala nak jadikan hutang ini bagi kita penghutang dan juga pemiutang yang memberi hutang, ya, kita terikat dengan etika. Kita terikat dengan etika. Maksudnya di sini, kalau nak berhutang itu ataupun kita berhutang, tulislah berapa jumlah hutang yang kita pinjam. Kalau contoh hutang kita pinjam RM100, tulis RM100. Pinjamnya di mana? Waktunya di mana? Ya, ini yang penting. Pinjamnya di mana, waktunya di mana, tarikh bayaran itu berapa jumlah perlu dibayar. Barang siapa yang meminjam harta orang lain dengan niat ingin mengembalikannya, dia berhutang dan ada niat untuk membayarnya semula, Allah Ta'ala akan permudahkan urusannya. Ya, Allah Ta'ala akan permudahkan urusannya, akan membuka mana-mana jalan, akan membuka dari mana-mana pintu rezeki untuk dia selesaikan hutang kalau ada niat. Tapi kalau niatnya, kata Nabi SAW, dia pinjam, dia berhutang dengan seseorang tapi tidak ada niat langsung untuk menjelaskan hutang tersebut, tidak ada niat langsung untuk membayarnya semula, malah buat tidak tahu, Nabi SAW bagi tahu, Allah Ta'ala, ya, barang siapa yang meminjam harta dengan niat merugikannya, maksudnya dia berhutang, dia buat tidak tahu, buat hutang itu sebagai harta hak milik sendiri, buat duit itu sebagai harta milik sendiri, Allah Ta'ala akan merugikannya. Maksudnya orang yang berhutang ini akan dibebankan lagi, Allah Ta'ala akan bebankan lagi dia. Dia berhutang tapi tidak ada niat untuk membayar semula, maka Allah Ta'ala akan membebankan dia. Maksudnya bebankan, rasa dia tidak cukup. Apa yang dia perolehi dia tidak pernah cukup. Bagaimana dia nak mencukupkan? Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak mencukupkan kepada dia, sebab dia berlaku zalim kepada manusia lain, menganiaya hak milik manusia lain. Hal ini termasuk di dalam hadis Nabi SAW sebutkan ini. Ada orang dia berhutang, dia buat-buat tidak tahu, dia senyap. Kemudian tuan-tuan, jadi mampu, ya. Kemudian bila orang tagih dia, tuan-tuan, dibuat-buat tak tahu, dibuat-buat tidak tahu pula. Dan itulah berlaku kezaliman ketika itu, dalam keadaan orang yang memberi hutang itu menanggung sakitnya bagaimana dia tidak memiliki apa-apa, sebab untuk melepaskan seseorang daripada kesengsaraan dia sanggup berkorban. Tetapi orang yang diberikan hutang itu, yang diberi pinjam itu, ya, menganggap perbuatannya ataupun meminjam duit itu sebagai tidak ada apa-apa. Itu adalah satu kezaliman. Orang yang berhutang ini mulutnya memang manis, ketika dia meminjam kepada kita memang sangat manis. Dan bila waktu tempoh yang dijanjikan, tidak perlulah, ya, si pemiutang tadi yang memberi hutang tadi, tidak perlulah dia mencari. Boleh dia mencari, itu haknya, sebab dia akan, itu haknya, hutang, duit yang dia beri pinjam itu haknya. Boleh bila-bila dia boleh cari dengan tempoh yang diberikan lah, ya. Tapi sekiranya orang yang berhutang tadi mempunyai maruah yang besar, orang yang berhutang tadi ada harga diri, sepatutnya dia yang menyerah diri, bukan orang yang memberi hutang. Sepatutnya orang yang berhutang tadi menyerah diri. Tuan, minta maaf tuan, ataupun ustaz, minta maaf ustaz, saya berhutang dengan ustaz masa tempoh PKP hari itu, saya ada hutang dengan ustaz RM300. Ustaz ingat tak? Ustaz pun, ya saya ingat lah. Ya, ustaz, saya janji dengan ustaz bayar bulan 7 atau bulan 8 ustaz, ya. Ya, sekarang sudah tempohnya ustaz, minta maaf ustaz, saya tidak dapat bayar. Kalau orang berhutang itu jumpa kita dalam nada begini, nadanya seperti mana nada waktu dia pinjam duit dulu, kan best, kan bagus, tenang hati kita. Ini bila kita meminta hutang daripada dia, tuan-tuan, seperti mana tuan-tuan, kita pula yang kita malu. Maksudnya ketika itu, ya,
Ketika itu kita bagi sama ada kita mampu untuk memberikan dia tempoh dilanjutkan pembayaran hutangnya ataupun kita halalkan sahaja. Amaran Nabi SAW bagi orang yang berhutang ini, ya, baginda Nabi SAW dalam satu peristiwa, ya, dalam satu hadis yang sangat panjang, Nabi SAW bersabda, demi jiwaku dalam kekuasaan Allah, sekiranya seseorang lelaki terbunuh pada jalan Allah, yakni mati syahid, ya, seorang lelaki terbunuh ketika dia dalam berjuang di jalan Allah, dan sekiranya Allah menghidupkan dia semula, orang lelaki yang mati syahid tadi dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala semula, kemudian dia terbunuh sekali lagi, ya, kemudian dia terbunuh sekali lagi, ya, orang yang mati syahid tadi terbunuh pula di jalan Allah, dan sekiranya selepas dia hidup mati dan kemudian dia hidup balik kemudian mati lagi, ya, pada jalan yang sama, yaitu mati disebabkan syahid di jalan Allah, namun dia meninggalkan hutang, kata Nabi SAW, maka orang ini tidak akan masuk syurga sehinggalah hutangnya diselesaikan. Oke, dah lihat konten video saya? Jangan lupa like, subscribe, dan tekan butang loceng.